Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan subjek kajian ajaran sesat USI 42302 yang bertajuk Ajaran Sesat Al-Arqam yang diajarkan oleh Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Muhammad Hafiz, nombor metrik 050078. Pada hari ini saya akan membentangkan sedikit berkaitan ajaran sesat sejarah Al-Arqam. Al-Arqam telah diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad dan gerakan ini telah ditubuhkan pada sekitar tahun 1968. Modus operandi gerakan ini ialah menarik semula masyarakat sekular kepada ajaran Islam yang sebenar dengan cara membentuk jemaahnya sendiri bagi mengamalkan gaya hidup Islam yang sebenar, di mana pada ketika itu rakyat Malaysia hidup dalam keadaan sekular ataupun mengikut cara hidup barat, iaitu mengamalkan gaya hidup bebas dan sebagainya. Gerakan ini juga turut dikenali dengan nama Jemaah Aurat Muhammadiyah atau Rufaqa atau Ikhwan. Seterusnya, gerakan ini bermula dengan kelas pengajian Fardu Ain yang telah diadakan dalam bentuk halaqah yang kecil, iaitu sekitar 10 sehingga 12 orang ahli. Kelas ini juga telah diadakan di Rumah Putih yang beralamat Lorong Kiri 2, Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Seterusnya, nama Darul Arqam dicadangkan oleh Ustaz Asy'ari Ansari, iaitu setelah 3 tahun gerakan tersebut ditubuhkan. Cadangan tersebut telah disambut baik oleh Ustaz Asy'ari. Okey, seterusnya, nama Al-Arqam dipilih bersempena dengan nama salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Arqam bin Abu Al-Arqam, di mana pada ketika itu baginda Nabi telah menjalankan dakwah secara rahsia dan menjadikan rumah beliau sebagai markas pertama dakwah Islam di Mekah pada suatu ketika dahulu. Okey, seterusnya, pada peringkat awal gerakan Al-Arqam, gerakan ini menerapkan suatu memorandum ataupun gaya pemikiran untuk menerapkan kehidupan Islam secara menyeluruh. Okey, seterusnya, gerakan ini pada peringkat seterusnya ingin menubuhkan Islamic State, iaitu suatu negara Islam yang mengamalkan sistem yang sistematik, sebuah negara Islam yang mempunyai hala tuju yang mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan gerakan ini juga telah sangat committed dengan tujuan, visi, misi gerakan tersebut. Selain itu, gerakan ini juga bersifat progresif, di mana gerakan ini menerapkan unsur agama, unsur dunia dan akhirat dalam gerakan tersebut, supaya gerakan ini seimbang dari segi dunia dan akhirat. Okey, seterusnya, dalam sistem pendidikan Al-Arqam, gerakan ini menerapkan aliran pemikiran dan fokus dalam ilmu tauhid, ilmu fiqah dan ilmu tasawuf. Hal ini demikian kerana 3 cabang ilmu utama ini sangat penting dalam mewujudkan sebuah negara Islamic State. Okey, yang terakhir sekali ialah ahli-ahli gerakan Al-Arqam disarankan untuk melibatkan diri dalam pelbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesihatan dan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah Umairah binti Osman, nombor metrik 049927, akan sambung mengenai ciri-ciri ajaran sesat Al-Arqam. Yang pertama, mereka mengadakan lafaz syahadah dengan fakta palsu. Maksudnya, mereka mengadakan tambahan pada lafaz syahadah dengan fakta palsu yang menyebut Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan menyamakan tarafnya dengan Khulafa Ar-Rashidin. Yang kedua, mereka mentafsir secara salah pada 3 ayat awal surah An-Nisa. Mereka mendakwa bahawa asal pernikahan hendaklah bermula dengan 2 isteri dan seterusnya 3 dan 4. Ini bertentangan dengan tafsiran muktabar dan sekaligus menolak ijma' ulama' tentang hukum nikah. Dan yang ketiga, mereka berpendapat bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi adalah Khalifah Rasulullah SAW dan meletakkan setaraf dengan Khulafa Ar-Rashidin. Dan yang keempat, mereka
menganggap bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi tidak mati tetapi ghaib dan akan muncul semula sebagai Imam Mahdi. Dan poin yang kelima, kumpulan ini mendakwa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sedar. Bukan sahaja berjumpa dengan baginda, malah mereka mendakwa berjumpa juga dengan para sahabat yang lain serta berdialog dengan baginda. Dakwaan ini melanggar asas syariat Islam kerana ini bermakna Al-Quran dan hadis belum selesai dan tamat. Di samping itu, beliau juga mendakwa Rasulullah SAW mengakui kesahihan ajaran Al-Arqam. Pewartaan ajaran sesat Al-Arqam. Pada peringkat yang pertama, iaitu pada tahun 1986, tindakan pertama yang dilakukan oleh kerajaan ialah mengharamkan buku aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arqam yang telah diterbitkan oleh Gerakan Al-Arqam. Pada peringkat yang kedua pula, pada 5 Ogos 1994, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan memutuskan untuk mengharamkan Gerakan Al-Arqam dari segala aspek ajaran, fahaman dan pegangan yang berkaitan dengan ideologi, falsafah serta amalan dan publiciti gerakan tersebut. Jadinya pengumuman tersebut dibuat oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia selepas muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang dihadiri oleh semua mufti atau Pengerusi Jawatan Kuasa Fatwa Mufti di Pusat Islam. Dan pada peringkat yang terakhir, iaitu pada tahun 1994, persepakatan telah dibuat terhadap Al-Arqam kerana ia bertentangan dengan syariat Islam dan boleh mengelirukan serta menyesatkan masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, nombor matrik 050928. Secara kesimpulannya, ajaran Al-Arqam telah terbukti sesat dari ajaran Islam yang sebenar. Fahaman yang dibawa oleh Ustaz Asy'ari Muhammad tentang aurat Muhammadiyah juga merupakan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ada yang mengatakan bahawa aurat Muhammadiyah diterima oleh Syekh Muhammad As-Suhaimi daripada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedar di dalam Kaabah. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, wajiblah untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, tidak mengira masa, tempat, cara dan juga keadaan, kerana ia telah menjadi tanggungjawab seseorang Muslim dan tidak seharusnya meletakkan semua tugas menjaga kesucian agama Islam hanya kepada pihak berkuasa. Dalam akhbar Utusan Malaysia pada 2 November 2012, nama Dr. Badrul Amin telah terpampang di muka hadapan Utusan Malaysia dengan tajuk besarnya iaitu Cubaan Hidupkan Al-Arqam. Dr. Badrul Amin telah bersama dalam satu majlis untuk menghidupkan semula Al-Arqam yang telah diharamkan kerajaan. Dr. Badrul Amin merupakan tetamu kehormat konsert yang diadakan sempena sambutan ulang tahun kelahiran pengasas dan pemimpin Al-Arqam. Namun, beliau menafikan sebarang penglibatan dirinya dengan Al-Arqam dan juga Global Ikhwan. Malah, turut menafikan mempunyai sebarang jawatan dalam pertubuhan tersebut. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.